Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mengumpulkan kita pada tempat yang paling mulia, seperti mana yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Setempat-tempat yang paling mulia, yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjidnya. Wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala tak suka itu adalah pasar-pasar, tempat membeli belah dan sebagainya. Kita ini di dalam masjid Allah. Apabila kita ini tetamu Allah Subhanahu wa taala, kalaulah contohnya kita pergi ke rumah seseorang, maka pastilah tuan rumahnya akan memuliakan kita, memberi wangi-wangian, memberi segala kehormatan, segala kebaikan. Nak pastikan apabila kita keluar daripada rumah, apabila dia keluar daripada rumah kita, dia gembira dan mempunyai pengalaman yang baik. Itu kan manusia, itu kan Allah yang suruh. Takkanlah seseorang yang datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala sedangkan dia tetamu Allah, sedangkan sekali lagi Allah yang telah perintah manusia melakukan perkara tersebut, tidak pula Allah melakukan perkara tersebut, pasti Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjadikan kita keluar daripada majlis ini melainkan ghufranud dzunub, pengampunan dosa, insyaallah, amin. Wa kashful kurub, dilepaskan daripada segala kesusahan, amin. Wa satrul uyub, ditutup segala kejahatan dan kejahatan kita, amin. Dan juga Allah Subhanahu wa taala tidak mengeluarkan kita daripada majlis ini melainkan Allah menunaikan hajat kita, insyaallah. Tidak Allah keluarkan kita daripada masjid ini melainkan Allah telah tulis nama kita di dalam ahli syurga, insyaallah, bersama-sama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di syurga Firdaus yang paling tinggi, insyaallah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menghapuskan nama kita daripada nama ahli neraka, insyaallah. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala keluarkan kita daripada majlis ini melainkan dipelihara daripada fitnah akhir zaman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lebih daripada itu, Allah Subhanahu wa taala sang maha pemurah dan pemberi tanpa had, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, selawat dan salam di atas sang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah kita datang untuk menyambut kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana tiada kelahiran lebih mulia daripada kelahiran baginda. Tiada peristiwa di atas muka bumi ini yang pernah dicatat di dalam sejarah manusia lebih hebat, lebih agung, lebih mengagumkan daripada kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita lihat satu orang itu, ini di dalam nas al-hadis menceritakan satu orang itu dia akan kembali ke tempat tanah yang Allah ciptakan dia daripada situ. Contohnya seseorang itu dia ditanam di perkuburan Bandar Sunway contohnya. Tak tahu sini ada perkuburan? Ada? Ada berdekatan? Ada? Ada? Itu maknanya Allah telah ciptakan dia daripada tanah, daripada tempat tu, tempat kembali dia kubur itu. Dia akan kembali balik pada tempat daripada tanah yang dicipta untuk semua orang.
Sebahagian dia orang meninggal kat situ, dia ditanam kat situ, situlah tempat dicipta. Sebahagian orang dekat situ, situlah, dan sebagainya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuburnya di mana? Makamnya di mana? Di Madinatul Munawwarah. Maknanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicipta daripada tanah yang tempat pemakamannya sekarang itu. Apabila kita lihat di dalam kategori kemuliaan makhluk Allah Subhanahu wa taala, yang paling mulia sekali adalah siapa? Kalau belajar akidah, nombor satu yang paling tinggi adalah para nabi dan rasul. Dan yang teragung di antara mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling hebat dan paling mulia sekali. Selepas para nabi dan rasul, para malaikat yang terpilih, contohnya Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir dan sebagainya. Selepas para nabi dan rasul, para malaikat yang terpilih, selepas para malaikat yang terpilih, manusia yang terpilih, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, para ulama, salihin, aulia, para wali-wali. Selepas para wali-wali, salihin, ulama, itu malaikat yang biasa, malaikat yang tugasnya bagi rahmat, malaikat yang tugasnya menjaga keselamatan sewaktu kita tidur. Kita tidur. Kalau belajar sains, tidur itu boleh membawa mati. Tahu? Tidur itu boleh membawa mati. Siapa yang pelihara? Allah jadikan satu malaikat al-hafazah. Kerja dia adalah jaga orang sewaktu tidur, khususnya bagi mereka yang baca ayatul kursi. Yang baca apa? Ayatul kursi. Sebab itu teruk-teruk macam mana pun sebelum tidur, jangan terlepas dari baca ayatul kursi 15 saat, tak panjang. Selepas para malaikat yang pelbagai, barulah manusia biasa. Barulah apa? Manusia biasa. Selepas manusia biasa, ini kita lah, mudah-mudahan kita jadi manusia biasa insya-Allah, amin. Selepas manusia biasa adalah binatang dan haiwan. Binatang dan haiwan. Selepas binatang dan haiwan siapa? Sekali lagi manusia, yang mana mereka tak faham sifat rahmat, tak reti merahmati satu sama lain, yang mana mereka tak lunaskan tanggungjawab mereka sebagai hamba Allah, yang mana mereka berebut-rebut, bekejar-kejar lebih teruk daripada binatang, daripada mencikaman harta dunia. Itu mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua insya-Allah, amin. Di dalam, apabila ini pertama sekali kita dapat lihat bagaimana para nabi dan rasul berapa jauh dengan kita. Jauh. Walaupun mereka manusia, mereka bukan manusia biasa. Mereka itu lebih mulia daripada para malaikat. Lebih mulia daripada siapa? Para malaikat. Bahkan Jibril dijadikan khadam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bawa wahyu dan seterusnya. Ciptaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling mulia dekat atas muka bumi, bahkan dekat langit sekalipun. Langit dan bumi, baginda Rasulullah yang paling mulia. Apabila ciptaan, maknanya apabila dikatakan baginda Rasulullah SAW itu manusia yang paling mulia, maka ciptaan yang paling mulia, maka tanah yang tempat rehat baginda Rasulullah SAW sekarang ini, itu juga lebih mulia kerana daripada situ pula diciptanya jasad baginda Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah tanah tersebut dekat tempat pemakaman baginda Rasulullah SAW itu lebih mulia daripada Arash, lebih mulia daripada Qalam, lebih mulia daripada Al-Lawhul Mahfuz. Ini cerita pasal tanah. Bagaimana pula rahim Aminah, ibunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dicipta, dibentuk darah daging, tulang belulang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah rahim tersebut lebih mulia daripada Arash yang Allah ciptakan? Betul atau tidak? Hanya orang akidah yang songsang sahaja yang boleh berani mengatakan ibu bapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan daripada ahli syurga. Itu orang akidah songsang semata-mata. Itu bercanggahan dengan ajaran Al-Quran dan bercanggahan pula dengan ahadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah belajar syama'il dengan betul, tak pernah belajar sejarah dengan betul, bahkan tak tahu pun kecantikan wajahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan haiwan kenal baginda Rasulullah. Kita cerita pasal Nabi Sulaiman. Bagaimana Nabi Sulaiman memahami bahasa binatang? Pernah tak kita pelajari binatangnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Binatang bercakap Arab, binatang pelbagai bertutur di dalam bahasa Arab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mukjizat semata-mata. Unta, ada salah satu daripada unta kaum Ansar, kan? Orang Ansar ni satu orang sahabat, dia kerjakan unta, dia guna unta. Selepas beberapa kita kurang bagi makan, banyak bagi kerja, unta ni dia ada perasaan. Dia bukan macam binatang lain, dia special. Unta dan pokok kurma, ini dua makhluk selain daripada manusia yang mempunyai perasaan. Kalau orang buat dia jahat, dia tunggu masa saja, dia balas dendam, dia boleh sampai bunuh tuan dia. Ini unta punya kerja. Hati-hati kalau boleh unta. Tetapi kalau tuan dia laku baik dengan dia, Masya Allah, itu unta dia punya baik dengan tuan dia, jangan cakap. Satu hari dia bagi kerja, kurang bagi makan. Kemudian satu hari dia kata, aku nak sembelih unta. Dia nak apa? Dia nak sembelih unta. Maka kecohlah, dia pun mengamuk. Unta itu apa? Mengamuk. Tuan dia masuk tak boleh. Di dalam kebun ada tembok. Datang sahabat yang lain masuk, tak boleh handle, ini unta bahaya. Masuk lagi sahabat yang lain nak jaga, nak try manage unta ni, nak uruskan, tak boleh, bahaya. Keluar semua, sampailah khabar kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata, biar aku masuk, biar aku selesaikan masalah ni. Para sahabat kata, ya Rasulullah, kami takut apa sesuatu yang boleh terjadi kepada engkau ya Rasulullah. Jangan. Rasulullah kata apa? Aku ini Rasulullah. Serahkan kepada aku. Taat. Rasulullah masuk kebun tersebut, para sahabat semua panjat mengendap tengok apa yang dilakukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok apa yang berlaku. Apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai saja pada unta tersebut, unta menangis. Unta apa? Unta menangis, letak kepala dia di antara dua kaki baginda Rasulullah. Kemudian Rasulullah angkat kepala unta tersebut, peluk dan belai unta tersebut. Kemudian unta tersebut meletakkan mulut dia di telinga Rasulullah. Rasulullah letakkan dekat telinga unta.
Unta letak lagi kat telinga Rasulullah. Rasulullah letak kat telinga unta. Telinga Rasulullah selepas 3 kali Rasulullah tanya, ini unta siapa? Satu orang sahabat daripada Ansar dia, ini unta aku ya Rasulullah. Rasulullah kata, unta ni komplain. Unta apa? Unta komplain. Kau kasih dia banyak kerja, tak cukup makan. Sekarang engkau nak buat apa? Nak sembelih kandoi. Dapat tahu, ya Rasulullah, dekat situ juga aku bersumpah dengan nama Allah, selepas ini aku takkan bagi dia kerja, aku akan bagi dia makan kenyang, aku takkan sembelih dia. Unta bahagia. Unta apa? Bahagia. Komplain kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kan unta mengadu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Rasulullah boleh dengar. Bagaimana pula kalau manusia mengadu? Rasulullah dengar ataupun tidak? Rasulullah dengar ataupun tidak? Semua amalan kita, siang dan malam, setiap minggu dipaparkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Sesungguhnya kehidupan aku ini bagus bagi kamu, dan mati aku juga bagus bagi kamu. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, sewaktu engkau hidup ini engkau ajarkan kami segala kebaikan, bagaimana pula selepas mati engkau ya Rasulullah boleh bagus bagi kami? Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tu'radu alayya a'malukum. Amalan kamu semua dibentangkan di hadapan aku. Fa idza wajadtu fiha khairan, apabila aku mendapati satu-satu amalan itu baik, hamidullah, aku puji Allah Subhanahu wa taala. Wa idza wajadtu fiha syarran, apabila aku mendapati suatu amalan itu jahat, istaghfartu lakumullah, aku minta ampun dari Allah bagi kamu semua. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seharian kita lupa minta ampun daripada Allah dengan dosa kita. Rasulullah tak lupa minta ampun daripada Allah dosa kita. Satu hari kita lupa, satu minggu kita tak minta ampun, satu bulan tak minta ampun. Wallahu a'lam, kemungkinan sebahagian orang 1 tahun tak minta ampun daripada Allah. Rasulullah minta ampun daripada Allah bagi kita semua. Sekarang siapa sayang diri kita lebih? Adakah diri sendiri ataupun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nampak tak? Tak cukup hidup baginda Rasulullah berkorban, selepas wafat pun baginda masih ingat umat dia. Pada akhir hayat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas kaki, di atas pahanya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ummati 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 ummati, umatku umatku. Siapa yang baginda Rasulullah panggil? Baginda Rasulullah panggil kamu semua dekat sini. Baginda Rasulullah doakan kita. Baginda Rasulullah kata, wa syauqah ila ikhwani, berapa aku rindu nak berjumpa dengan saudara-saudaraku. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, awalasna ikhwanuka ya Rasulullah. Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu? Rasulullah kata, bal antum ashabi, bahkan antum, kamu ini adalah sahabatku. Ikhwani, saudaraku. Siapa? Alladzina ya'tuna min ba'di, mereka datang jauh selepas aku. Amanu bi walam yarawni, mereka beriman kepadaku sedangkan mereka tak pernah lihat kepadaku. Dan kalau mereka ada segala harta mereka perlu dibelanjakan hanya untuk bertemu aku,
melakukannya. Ini benar. Kalau ditanyakan setiap satu daripada kita pada hari ini, kalau Rasulullah wujud dekat atas muka bumi ini, sanggup tak kita korbankan segalanya hanya untuk berjumpa dengan Rasulullah? Sanggup atau tidak? Ini yang baginda tinggalkan dalam hati kita, cuma kita sedar ataupun tak sedar. Sedangkan guru kita 1400 tahun dan selepas Rasulullah, daripada Ahlul Bait, daripada keturunan Rasulullah pun kita kejar, kita cari bila waktu kosong. Kalau tak kosong pun kita kosongkan waktu itu hanya untuk melihat daripada keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa ramai kemudian selalu rindu pergi ke umrah, melihat baginda Rasulullah. Bukan dapat lihat baginda pun, jangan katakan lihat baginda, kubur pun tak dapat lihat, tirai pun tak dapat lihat, pintu besi itu sahaja, berlalu sahaja di hadapan situ, lihatlah segala jenis manusia, yang tua, yang muda, yang lelaki, perempuan, semuanya menangis merindui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab alim ke jahil ke siapa pun yang datang, ini adalah hakikat hati kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, bukan kita je yang rindu Rasulullah, bukan kita sahaja yang rindu Rasulullah, wahai tuan-tuan sekalian. Bahkan para anbiya yang datang sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun rindukan beliau, baginda. Jangan katakan manusia, para malaikat pun rindu. Malam Al-Isra wal Mi'raj terbukti pada waktu Rasulullah sedih dia berlipat kali ganda. Ya, sebelum terjadi Al-Isra wal Mi'raj, banyak orang kafir Quraisy memusuhi baginda Rasulullah SAW. Musuhi. Kemudian meninggal Abu Talib, pakcik kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah membesar di dalam rumah Abu Talib. Waktu itu ketua Quraisy. Dia sahajalah yang betul-betul mempertahankan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dia meninggal. Dia masuk, dia takut dia meninggal dengan Sayyidina Ali, anak dia. Wahai Ali, aku khawatir tentang kesejahteraan Muhammad. Aku nak engkau duduk dengan Muhammad, engkau korbankan nyawa engkau untuk Muhammad. Pasal tu Sayyidina Ali sentiasa orang yang pertama, kalau apa-apa yang boleh terjadi kepada Rasulullah, dia orang yang pertama datang mempertahankan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia meninggal, Abu Talib. Kemudian selepas beberapa waktu, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, isteri kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggal. Dia orang yang pertama beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum baginda jadi nabi, dia sudah percaya ini Muhammad akan jadi nabi. Dia tahu ini satu perempuan yang alim, satu perempuan yang pandai, belajar buku daripada peninggalan Taurat wal Injil, dia belajar. Sebab itu dia tahu siapa dia nak kahwin. Rasulullah tak ada harta. Dia cakap dengan Maisarah, wahai Maisarah, ambillah gelang emas, gelang perak ini, rantai perak ini, bawa kepada Muhammad, cakap dengan dia, suruh masuk dengan aku, kahwin dengan aku. Kan Rasulullah tak ada harta. Khadijah Masya Allah harta banyak. Dalam hidup baginda Rasulullah SAW, satu benda pun Khadijah tak pernah minta daripada Rasulullah SAW. Bahkan selama 25 tahun baginda dengan Khadijah radhiyallahu anha, harta siapa yang baginda duduk untuk berdakwah,
harta Khadijah. Satu orang Nabi dan Rasul, selepas jadi Nabi dan Rasul tak boleh kerja. Bukan macam kita boleh kerja cari duit, tak boleh. Mereka itu wajib hanya untuk menyampaikan mesej Allah semata-mata. Tak boleh kerja, tak boleh cari duit. Siapa yang jaga? Khadijah radhiyallahu anha. Sampailah Khadijah tinggal. Sedih bertambah sedih. Abu Talib meninggal. Pemusuhan orang kafir Quraisy. Kemudian Khadijah pula meninggal. Abu Talib meninggal, Khadijah meninggal. Sedih berlipat kali ganda. Allah nak menunjukkan kepada baginda Rasulullah beberapa perkara. Apabila datang kesusahan akan datang berita gembira. Apabila kau rasa kau macam susah, jangan risau, Allah akan balaskan dengan ganjaran yang lebih lagi. Satu hari apabila baginda Rasulullah SAW sedang tidur, Jibril datang kejut. Wahai Muhammad, wahai ya Rasulullah, ambil wudu, sembahyang 2 rakaat, ikut aku. Apabila ahli bumi tak nak menerima mesej baginda Rasulullah SAW, ahli langit menunggu-nunggu. Kenapa? Jadi para malaikat pun bijaksana, berilmu juga. Di dalam Al-Quran Allah sebut apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan wahai Muhammad, bukanlah kami menghantar engkau melainkan menjadi sumber rahmat bagi sekalian alam. Bumi alam atau tidak? Langit alam ataupun tidak? Para malaikat alam ataupun tidak? Nampak para malaikat duk tunggu bila waktunya Allah nak hantar baginda Rasulullah SAW jumpa dengan dia. Dah dihantar ke bumi, mesti juga dihantar ke langit. Dah dihantar bagi manusia, mesti juga dihantar bagi para malaikat. Bahkan sejak kelahiran baginda Rasulullah SAW, para malaikat semua menunggu-nunggu kedatangan baginda Rasulullah SAW. Jibril ini ketua segala malaikat. Dia kalau nak masuk langit, ni langit punya cerita. Belajar sains mana tak ada cerita. Ini kena belajar daripada hadis Rasulullah SAW. Ini langit punya cerita. Jibril dia ada dia punya jalan sendiri. Dia ada dia punya apa? Jalan sendiri. Dia ada ikut pintu khas dia. Di langit juga mempunyai pintu tetamu. Nak sambut VIP. Pintu itu hanya untuk tetamu, bukan untuk penghuni. Penghuni dan tetamu pintu berbeza. Jibril ikut pintu penghuni atau pintu tetamu? Jibril penghuni, dia ikut pintu penghuni. Apabila dibawa baginda Rasulullah SAW ke langit pertama, ini cerita Isra Mi'raj. Sebelum sampai langit pertama tu sendiri 2 jam 3 jam boleh cerita tak habis. Kita terus lompat pergi kat langit pertama. Jibril ketuk pintu. Jibril ketuk pintu. Setiap langit tu ada penjaga pintunya. Kemudian si penjaga pintu bertanya, siapa itu? Maka Jibril menjawab, ini Jibril. Terkejut. Kalau Jibril tak ikut pintu penghuni, dia ikut pintu tetamu, maknanya dia tengah bawa apa? Tetamu mulia. Dia kata, wahai Jibril, wa man ma'aka, siapakah bersama engkau? Maka Jibril pun menjawab, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Terkejut. Ahli langit terkejut. Kemudian dia kata, adakah ini waktu Muhammad dihantar bagi kita semua? Gembira. Maka Jibril pun menjawab, na'am, ya, ini adalah waktu Muhammad dihantar bagi kamu semua. Buka pintu. Para malaikat bergembira menyambut kedatangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyambut dengan sambutan yang tak boleh dibayangkan. Ini yang menyambut bukan ahli bumi. Ini yang menyambut siapa? Para malaikat dekat mana? Dekat langit. Sambut dengan sambutan. Baginda Rasulullah sejuk hati.
tenang hati, gembira. Allah nak tunjukkan kepada Rasulullah, ya Muhammad, kalaulah engkau bersedih ahli bumi tak terima dengan kau, jangan herankan dia. Ini aku ada satu jenis ciptaan makhluk jauh lebih hebat daripada mereka. Alam lebih ajaib. Bukan alam bumi, ini alam apa? Alam langit ini mereka sedia nak terima kau bila-bila masa sahaja. Allah nak gembirakan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambut. Dekat situ ada Nabi Adam. Ada Nabi siapa? Kemudian naik langit kedua, Jibril ketuk pintu. Siapa itu? Jibril. Siapa datang bersama kamu? Muhammad sallallahu alaihi. Adakah ini waktu dia dihantar? Ya, ini adalah waktu dia dihantar. Buka langit kedua. Masya Allah, sambutan dekat langit kedua jauh lebih hebat daripada sambutan di langit apa? Baginda Rasulullah gembira. Di situ ada Nabi siapa? Nabi Idris. Nabi apa? Nabi Idris. Maka Nabi Idris mendoakan Rasulullah SAW bergembira. Tengok para anbiya menunggu kedatangan baginda Rasulullah. Terus langit ketiga ketuk pintu. Siapa itu? Jibril. Siapa bersama kamu? Muhammad. Adakah ini telah waktu dihantarkan? Naam. Buka pintu. Sambutan lebih hebat daripada langit kedua gabung dengan langit pertama. Yang ketiga lebih hebat. Kemudian di situ ada Nabi Isa, Nabi Yahya. Teruskan langit keempat ketuk. Siapa itu? Jibril. Siapa bersama kamu? Muhammad. Adakah ini waktu dia dihantar? Ya, ini waktu dihantar. Buka. Maka di situ ada Nabi Daud dan Sulaiman. Berbeza, sambutan dekat langit keempat jauh lebih hebat daripada 3, 2, 1 combine. Teruskan perjalanan Daud langit kelima. Kemudian perkara yang sama, sambutan di langit kelima lagi hebat daripada 4, 3, 2, 1 combine. Terus langit keenam. Langit keenam siapa? Ketuk pintu. Siapa itu? Jibril. Siapa bersama kau? Muhammad. Adakah ini waktu dia dihantar? Ya. Buka pintu. Sambutan yang begitu hebat sekali. Di situ Nabi Musa alaihissalam. Siapa? Nabi Musa. Musa ke Musa? Hah? Boleh bahasa Arab Musa? Hah? Musa. Bukan Musa ya. Apa dia? Isa ke Isa? Hah? Isa. Nabi Musa bertanya, ya Muhammad, mana kau nak pergi? Nabi Musa bertanya, ya Muhammad, mana kau nak pergi? Dia kata, aku nak berjumpa dengan siapa? Allah. Aku nak berjumpa dengan, di dalam Al-Quran. Kalau kita baca Puluh 18 bila nak habis ceramah. Sambung ke dah berhenti? Tak boleh berhenti macam tu je. Setengah jalan ya, tak boleh ya. Apabila di langit ke-6 Nabi Musa tanya, wahai Muhammad, mana kau nak pergi? Dia kata, aku nak berjumpa dengan Habibi. Aku nak berjumpa dengan kekasih tuku, iaitu Allah Subhanahu. Nabi Musa senyum lebar gembira. Kenapa? Di dalam Al-Quran Allah menceritakan Nabi Musa ini antara kelebihan dia boleh bertakalam, dia boleh bertutur, berbicara dengan Allah. Tetapi berbicaranya Nabi Musa dengan Allah bukan macam kita berbicara dengan huruf dan suara. Itu satu jenis perbicaraan yang kita tidak faham. Bukan dengan suara, bukan dengan huruf, bukan dengan bahasa. Itu di antara Allah, itu rahsia di antara Allah dan Nabi. Macam mana boleh bertutur tak ada suara? Boleh? Boleh, kita WhatsApp pun boleh. Apa masalah? Faham? Apa orang buat? Kan. Tulis tak tulis? Kan. Orang yang terima faham. Kalau kita manusia boleh, takkanlah satu orang Nabi yang mulia di sisi Allah tak boleh. Betul tak? Bagaimana boleh bertutur, tak ada tulis, tak ada bahasa? Bahasa bisikan hati. Kalau kita cerita dengan diri sendiri, bisikan hati, kita faham. Kita faham?
Kalau diri kita sendiri boleh faham, takkanlah Allah tak boleh berkuasa nak buat sesuatu di antara dia dan Nabi. Nabi siapa? Musa. Nabi Musa. Nabi Musa di dalam doa dia, apabila dia tengah seronok bertutur dengan Allah, dia kata apa? Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, bagilah aku lihat kau. Asyik berbicara, bila tak dapat lihat? Kan? Dan tiada satu manusia yang dapat pemberian hadiah penglihatan zat kecantikan Allah sewaktu hidup selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ingatlah, pemberian yang terhebat di dalam syurga bukanlah makan. Walaupun ada cerita anggur, walaupun ada cerita delima, walaupun ada cerita pisang. Di dalam Al-Quran ada cerita pisang syurga, walaupun ada cerita susu, walaupun ada cerita madu, walaupun ada cerita istana, walaupun ada cerita pelbagai, tetapi nikmat yang paling hebat di dalam syurga adalah melihat zat kecantikan Allah Subhanahu di dalam cara yang tak boleh diibaratkan. Jadi Nabi Musa pernah minta, apabila dia minta saja datang satu petir, bam, jatuh, sungguh pengsan Nabi Musa. Pengsan Nabi Musa, minta Allah nak lihat zat kecantikan. Dah seronok, cakap bila nak lihat, kan? Itu Nabi Musa. Nabi Musa dia tahu kenikmatan berbicara dengan Allah. Apabila Nabi Musa selepas berbicara dengan Allah dekat atas gunung Tur, apabila dia turun, dia tak boleh dengar suara manusia. 40 hari tutup, rosak. Dia beza dia, kecantikan, keindahan berbicara dengan Allah, tak boleh jumpa manusia. Dan dia rindu nak jumpa, nak lihat Allah SWT. Dan dia tahu apabila selepas dia berbicara dengan Allah, bila dia turun ke bumi, dia punya keenakan, dia punya cantik, dia punya wangi semua berbeza. Jadi dia pun lihat, ya Rasulullah, kau nak pergi mana berjumpa dengan Allah? Dia cari idea. Idea dia macam mana? Nanti kita cerita, sambung. Dia naik ke langit ke-7, ketuk pintu. Ketuk apa? Ketuk pintu. Jibril ketuk. Siapa itu? Jibril. Siapa bersama engkau? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah dia sudah dihantar? Ya, dia sudah dihantar. Buka pintu langit, sambut Nabi Ibrahim alaihissalam. Sambutan di langit ke-7 itu jauh lebih hebat daripada 6, 5, 4, 3, 2, 1 combine. Dekat sana ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan siapa? Nabi Ibrahim bagi tahu, ya Muhammad, akrid minni ummatakas salam, sampaikan salamku kepada umatmu. Nabi Ibrahim kirim salam dekat kita. Nabi Ibrahim kirim salam dekat kita. Kita sama-sama jawab, wa alaika wa alaihi assalamu assalatu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi Ibrahim kirim salam kat kita semua. Wa akhbirhum, ini Nabi Ibrahim bagi tahu. Wa akhbirhum, dan bagi tahu mereka, bi anna jannata, bahawasanya syurga itu thayyibatut turba, tanah dia subur. Wa azbatul ma, air dia fresh. Wa annaha qi'an, tetapi dia itu adalah satu padang yang luas. Maknanya kosong. Maknanya apa? Kosong. Setiap orang, habis macam mana nak penuhkan syurga tu? Ada pelbagai cara. Wa anna rirasaha, dan tanam-tanam dalam syurga buat apa? Wa anna rirasaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu. Nak tanam-tanam dalam syurga, baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini tanam-tanam. Setiap kali kita baca, dia tanaman. Nak bina istana macam mana?
10 kali qul huwallahu. Rasulullah pesan kat Sayyidina Umar. Rasulullah pesan pada sahabat, nak satu istana baca 10 kali qul huwallahu ahad. Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, kalau macam tu penuh syurga dengan istana. Penuh syurga dengan. Rasulullah kata, mana ada syurga boleh penuh? Syurga tak boleh penuh. Syurga itu luas. Allah maha kuasa, maha hebat. Sekecil-kecil syurga 10 kali saiz dunia. Bukan saiz bumi, 10 kali saiz dunia. Bagilah awak 10 ekar. Apa awak nak buat kat 10 ekar? Seorang 10 ekar. Apa nak buat? Saya dan isteri 10 ekar. Apa nak buat? Tak tahu. Nak kerja betul. Jadi Allah kasih 10 kali saiz bumi. Bukan saiz bumi, saiz dunia. Macam mana tak tahu, nanti besok boleh cerita. Lepas tu Rasulullah teruskan perjalanan daripada satu tempat ke satu tempat. Sampai satu tempat, Jibril kata, ya Rasulullah, kau pergi. Aku tak boleh pergi. Rasulullah kata, ya Jibril, ini langit, ini tempat Jibril, ini bukan tempat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi baginda Rasulullah harapkan Jibril lah jadi guide dia. Jadi dia punya tunjuk arah, bagaimana nak navigate, mana nak masuk langit ni semua dia bukan tahu. Daripada bawah sampai ke langit ketujuh, Jibril yang bawa. Tiba-tiba sampai satu level, Jibril kata, ya Muhammad, kau jalan, aku tak boleh jalan. Rasulullah kata, wahai Jibril, di sini kan tempat satu orang kekasih dan tinggalkan kekasih dia. Best friend kita, takkan kat sini kau nak tinggalkan aku? Maka Jibril kata, ya Rasulullah, kalau engkau masuk, engkau akan menembusi. Kalau aku masuk, aku hangus terbakar. Aku hangus apa? Terbakar. Maknanya nur cahaya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jauh lebih hebat daripada cahaya siapa? Jibril. Nampak tak? Rasulullah sampai berjumpa dengan Allah SWT. Berjumpa. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu illa baginda Rasulullah hadapankan tahiyat kepada Allah. Kemudian Allah menjawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Rasulullah di tempat yang paling hebat, pada tempat yang paling majestik, yang paling agung, yang paling hebat dia punya suasananya, Rasulullah tak lupakan daripada umatnya, daripada adik-beradiknya, saudara-maranya, kalangan para anbiya dan salihin. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Nampak tak kenapa ulama kita as-salah mi'rajul mukmin. Salat itu adalah mi'rajnya satu orang apa? Mukmin. Itu kata-kata yang kita baca dengan tahiyat. Itu bukan sebarang kata-kata, itu adalah perbualan perbincangan antara Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam perbincangan berlaku. Saya nak cut short. Kerana perbincangan tu, itu cerita Isra Mi'raj punya ceramah. Kemudian baginda Rasulullah turun sampai ke malaikat sampai ke langit ketujuh. Langit ketujuh Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Sambung langit ke-6. Sampailah langit ke-6. Nabi Musa alaihissalam, dia tahu, dia stop, hey Muhammad, sekejap. Mana kau nak pergi? Dia kata, aku nak pulang ke bumi. Aku sudah dapat amanat salat 50 waktu daripada Allah untuk umatku. Berapa waktu? 50 sahaja. Kemudian Nabi Musa, dia duk cari idea. Dia sentiasa mencari idea bagaimana pertama dia nak lihat kecantikan wajah Rasulullah selepas bertemu dengan Allah. Jadi dia cari idea. Bagus, ini modal. Ya Muhammad, 50 waktu umat kau tak mampu. Umat kau apa?
Tak mampu. Dia tengok, ya salam, punyalah cantik wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum naik dia punya cantik, lepas naik turun lagilah berganda-ganda kali, beratus ribu kali lebih cantik. Ini baru satu kali jumpa Allah. Ini baru berapa kali? Satu kali jumpa Allah. Macam mana agak-agak kalau dia jumpa Allah kali ke? Oh, ada modal ada? Ya Muhammad, tak boleh. Umat kau tak mampu 50 waktu. Umat kau apa tak mampu 50 waktu, sedangkan umatku Bani Israel itu jauh lebih kuat, jauh lebih pandai, jauh lebih hebat. Apa yang menunjukkan mereka simple-simple pun tak mampu. Apakah bilang kau wahai umat kau wahai Muhammad? Memang kita ni lebih belaka, tak ada masalah. Pergilah, irja ila rabbik. Oh, pertama sekali dia kata apa? Balik kepada Tuhanmu wahai Muhammad. Fas'alhu takhfif. Minta dikurang, minta diskon, minta diskaun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu orang yang akhlak mulia, mendengar nasihat dan menghormati darajat satu orang nabi. Baik, dia pulang ke Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa menunggu-nunggu kembalinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, umatku umat yang lemah, tak mampu ya Allah. Kurangkanlah solat mereka yang 50 itu. Allah kata 45. 45. Turun, langit ke-7, langit ke-6. Wahai Muhammad, apa cerita? Masya Allah, makin cantiklah kali kedua. Kali kedua makin cantik, tak macam kali pertama. Ini baru kali kedua, macam mana pun kali ketiga. Ya Muhammad, tak boleh 45, tak boleh. Irji ila rabbik fas'alhu takhfif. Pulang kepada Tuhan kau, minta kurang. Pulang kepada Allah, ya Allah umatku lemah, 40. Turun, Masya Allah, kali ketiga, kali keempat makin cantik. Berapa 40, tak mampu, pergi balik. Pergi 35, naik, turun. Setiap kali naik turun, diskaun berapa lama? Berapa banyak? 5. Naik turun, naik turun, naik turun. Sampaikan apabila Rasulullah berjumpa dengan Allah, selepas 10 turun ke 5, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Muhammad, ya Rasulullah, fa innahu khamsah. Dia itu 5 salat, dan bagi mereka yang lakukan 5 salat, bagi mereka 50 ganjaran 50 salat setiap hari. Bagi mereka ganjaran berapa? 50 salat setiap hari. Rasulullah bila dengar perkara tersebut, Rasulullah turun. Sebelum sampai langit ke-7 tu macam-macam turun tau, macam-macam liar. Sampai langit ke-7, langit ke-6. Oh, Masya Allah, ini kali ke-9. Wah, wajah cantiknya wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, berapa? 5. Tak mampu. Umat kau tak apa? Tak mampu. Betul tak Nabi Musa cakap? Betul atau tidak? Betul. Tetapi Rasulullah kata, aku malu dengan Allah. Aku malu dengan Allah. Sesungguhnya Allah mengatakan dia itu adalah 5 salat, dan bagi mereka yang menunaikannya 50 pahala. Nabi Musa fikir tak ada modal, terpaksa melepaskan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu orang Nabi. Ini satu orang Nabi yang merindukan dan menikmati melihat wajah kecantikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal, spoil. Cerita-cerita nabi-nabi, malaikat-malaikat, masuk siapa? Abu Jahal. Bila Rasulullah sampai dekat bumi, sampai sebelum subuh, sewaktu itu baginda Masya Allah punyalah cantik, punyalah bersinar-sinar wajah dia, punyalah gembira. Abu Jahal setiap hari dia akan datang kepada Rasulullah saja cek pasal hati busuk, saja datang kepada Rasulullah. Ya Muhammad, ada cerita hari ini. Ada cerita hari ini Muhammad, ada cerita kita. Malam tadi ada apa beragu. Saja nak cari pasal, saja nak busuk-busukkan nama Rasulullah.
Pada hari tersebut selepas Isra wal Mi'raj, memang betul didatangkan ya Rasulullah, ya Muhammad, lain macam ni hari. Lain macam ni hari, bersenyum-senyum, bercantik kau punya wajah, bukan main wangi. Ada cerita ke malam tadi? Rasulullah kata ada. Apa cerita? Rasulullah katakan, aku pergi ke Baitul Maqdis dan aku pulang. Abu Jahal terkejut, kerana sebelum itu tak pernah baginda Rasulullah SAW menceritakan satu benda yang tak masuk akal. Yang tak masuk akal, tak pernah baginda cerita. Tapi pada hari itu baginda ceritakan, aku pergi ke Baitul Maqdis, pulang. Oh, terkejut Abu Jahal, kata, jangan, engkau pergi ke Baitul Maqdis malam tadi kemudian pulang? Kata, ya. Pada satu malam? Ya. Itu perjalanan zaman tu naik unta 1 bulan nak pergi Baitul Maqdis, 1 bulan nak balik ke Makkah. Abu Jahal, wahai manusia, wahai umat Muhammad sekalian, wahai jamaah Masjid Al-Husna, sedangkan Abu Jahal pun boleh lihat wajah kecantikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita tak tahu? Bagaimana kita tak belajarkan wajah kecantikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mudah-mudahan Allah rezekikan kita insya-Allah melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi insya-Allah, dalam keadaan sedar insya-Allah. Kumpulkan kita semua dengan baginda Rasulullah di akhirat nanti, bersama-sama dengan baginda di mahsyar. Dengar suara panggilan Rasulullah, panggil kita, wahai umatku mari sini, wahai fulan mari sini, wahai Ali mari sini, wahai Muhammad mari sini. Mudah-mudahan Allah kasih kita dengar panggilan baginda Rasulullah. Amin. Mudah-mudahan dekat depan syurga itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita minum telaga Kautsar daripada tangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tidak mendenda kita daripada dosa yang kita lakukan kat bumi ini. Tak dapat pula kita syafaat baginda di akhirat. Allah selamatkan kita semua insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menghujani rahmat pada diri kita malam ini, mengampunkan semua dosa yang kecil dan besar, memberi rahmat dan penjagaan daripada ahli keluarga kita, khususnya kepada kedua ibu bapa kita. Allah merahmati mereka insya-Allah. Allah memelihara mereka insya-Allah, memberikan mereka segala kebaikan di dunia wal dunya wal akhirah. Bagi ibu bapa ataupun atuk nenek kita yang telah meninggal, Allah luaskan kubur mereka insya-Allah, diberikan ghufran, pengampunan dan kerahmatan, diberikan cahaya di dalam kubur mereka, diluaskan kubur mereka, didendangkan dengan bacaan Al-Quran, mendekati para awliya dan salihin. Dan bagi kita semua, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita pemeliharaan insya-Allah daripada apa segala jenis kebahayaan, daripada apa segala jenis kerugian dunia dan akhirat ataupun dalam bidang agama. Kita minta Allah Subhanahu Wa Taala memelihara umat ini insya-Allah, selamatkan daripada segala kejahatan, peperangan dan kerugian. Kita minta Allah Subhanahu Wa Taala agar memberkati perkampungan Bandar Hanwe ini, menjadikan mereka ini sebagai ahli-ahli yang mahabbah, kasih sayang satu sama lain, mengikut ajaran syariah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hormat menghormati antara orang Islam dan bukan Islam, kasih sayang menyayangi antara tua dan muda, yang alim dan juga yang jamaah, bahkan merahmati haiwan dan pohon-pohon juga sekalipun. Amin. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita penglihatan Rasulullah SAW di akhirat. Mudah-mudahan Allah memberi kita melihat syurga, melihat Allah SWT di syurga yang paling tinggi, Firdausul A'la, bersama dengan baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita minta Allah Subhanahu Wa Taala agar akhir kalam dalam hidup kita semua kita mengucapkan, ikut selepas saya, La ilaha illallah.
إن شاء الله تعالى من الآمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah selepas kita baca satu bait syair, kita akan marhaban bersama-sama. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, dan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku pujuk tanganmu. Moga mengalir keberkatan dalam diriku untuk mengikut jejak langkahmu. Ya Rasulullah, ya Habib Allah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habib Allah, kami rindu padamu. Sallu alaihi. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku dakap dirimu. Tiada kata yang dapat aku ucapkan, hanya Tuhan saja yang tahu. Ya Rasulullah, ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habib Allah, kami rindu padamu. Ku tahu cintamu kepada umat, ummati, ku tahu bimbangnya kau tentang kami, syafaatkan kami. Ya Rasulullah, ya Habib Allah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habib Allah, kami
rindu padamu ya Rasulullah ya Habibullah, terimalah kami sebagai umatmu ya Rasulullah ya Habibullah, kurniakanlah syafaatmu. Sallu alaihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli